Cerita terhempasnya helikopter di Malaysia acap kali kita dengar dari dahulu sehingga ke hari ini. Namun di sebalik tragedi ini bermacam cerita yang disampaikan. Hakikatnya kejadian ini hanya Allah SWT sahaja yang maha mengetahui. Tahukah anda, pada tahun 1976 berlakunya satu tragedi terhempasnya helikopter Sikorsky S-61A4 Nuri ketika di dalam perjalanan untuk menghantar bekalan senjata. Peliknya, helikopter jenis ini telah banyak kali terhempas sejak 1969 lagi. Tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan kisah yang menyayat hati ini. Semasa berlakunya darurat sekitar tahun 70-an, kerajaan telah melancarkan satu gerakan bagi membantras pengganas komunis di Malaysia, termasuklah di sekitar utara tanah air. Kisah terhempasnya helikopter ini berlaku ketika Ops Gubir yang terletak di sekitar kawasan Gubir, Kedah. Kawasan ini menjadi saksi sejarah hitam terutama kepada anggota tentera udara Diraja Malaysia TUDM. Betapa kejam dan rakusnya pengganas komunis dalam cubaan merampas kedaulatan negara sehingga tergamak melakukan apa sahaja untuk merealisasikan impian mereka. Peristiwa Gubir yang berlaku pada 26 April 1976 ini telah dilaksanakan oleh pasukan anggota keselamatan yang dinamakan sebagai Operasi Kota. Di atas keganasan yang dilakukan oleh komunis ini, Angkatan Tentera Malaysia ATM telah memutuskan untuk melakukan serangan balas terutama di kawasan yang disyaki menjadi kubu kuat mereka. Namun strategi harus disusun untuk mengelakkan sebarang kesilapan dilakukan. Setelah beberapa risikan, dianggarkan seramai 400 anggota komunis berada di situ dan sebanyak 3,600 jerangkap samar dipasang di sekitar kubu tersebut. Di pihak ATM pula, hanya 60 anggota sahaja dihantar bagi mengepung kawasan tersebut. Hal ini amat membimbangkan dengan pelbagai perkara di luar jangkaan yang bakal berlaku. Maka untuk melawan komunis yang ramai ini, pihak tentera perlu menukarkan strategi ketenteraan bagi menyerang kemarahan pengganas. Antara taktik yang digunakan adalah menyerang menggunakan helikopter pada waktu malam. Hal ini disebabkan kawasan perkampungan itu telah dikawal ketat selain banyak terdapatnya jerangkap samar. Namun tiada siapa yang menduga pada pagi 26 April 1976 ketika helikopter yang membawa bekalan peluru, bahan letupan dan 11 anggota tentera ini dalam perjalanan ke pos-pos tentera di perbatasan Malaysia-Thailand telah terhempas setelah ditembak oleh pengganas komunis. Helikopter ini dipercayai telah terhempas di sekitar Ulu Muda Gubir antara pukul 10 hingga 10.30 pagi. Walau bagaimanapun, bekalan peluru dan bahan letupan dapat dihantar selepas kejadian, walaupun dengan jumlah yang tidak sama. Kesemua 11 anggota di dalam helikopter itu disahkan telah meninggal dunia. Antara 11 anggota tentera tersebut ialah Major Haris Rajab, Kapten Udara Mustafa Kamal bin Muhammad Syafi'i, Kapten Udara Chong Yu Bok, Kapten Sulaiman bin Abdullah, Lieutenant Ibrahim bin Zakaria, Lieutenant Udara Wan Munsih Wan Salim, Lieutenant Udara Chung Min Tek, Sarjan Udara Leong Ying Huang, Sarjan Kamis bin Dolman, Korporal Kamaruzaman Zakaria, dan Lance Corporal Suandi bin Saim. Seorang saksi yang terlibat di dalam misi mencari helikopter ini dikenali sebagai Sarjan Bersara Yusof bin Abu yang ketika itu dari Skuadron Regimen Gerak Khas RGK telah menceritakan pengalaman hitam ini. Setelah mendapat perkabaran helikopter itu terhempas, beliau dan 3 anggota lain telah ditugaskan meninjau di sekitar kawasan Kem Gubir. Dengan menaiki helikopter lain, operasi menyelamat dilancarkan. Setelah beberapa jam melakukan tinjauan, akhirnya mereka melihat kepulan asap hitam di udara. Setelah menghampiri kawasan tersebut, mereka dapat melihat dengan jelas sebuah helikopter Nuri sedang terbakar. Mengesahkan maklumat itu, mereka menghantar isyarat ke Kem Gubir mengenai situasi yang telah berlaku. Apabila tiba di lokasi nahas tersebut, pasukan penyelamat telah menjumpai mayat pertama yang masih sempurna bersandar di tepi pokok, manakala mayat kedua ditemui di tempat duduk juruterbang sebelah kanan. Sementara itu mangsa-mangsa yang lain berada di dalam pesawat yang sedang terbakar. Bantuan tambahan diperlukan bagi menangani situasi itu. Kemudian 5 lagi anggota tentera yang diketuai oleh Sarjan Hussein telah datang untuk membantu.
Kesemua mereka terpaksa bermalam di tempat kejadian dan keesokan harinya siasatan punca nahas dilakukan. Alangkah terkejutnya mereka apabila melihat keadaan mayat yang sungguh ngeri dan menyayat hati. Ada antara mayat mangsa yang telah terputus tangan, kaki, malah ada juga yang telah terpisah kepala dari tubuh. Mana-mana anggota yang terpisah dan terputus itu, pihak penyelamat memasukkan ke dalam satu beg dan mayat yang masih elok lagi keadaannya diasingkan satu persatu. Misi menyelamat itu selesai pada jam 11.30 pagi. Menurut Sarjan Yusof, beliau dan Sarjan Hussein yang terakhir meninggalkan kawasan tragedi itu. Beliau masih ingat kawasan itu dan tiada sesiapa lagi yang tertinggal serta kesemua mangsa disahkan meninggal dunia. Seorang lagi saksi dikenali Sarjan Besar Haris Dan mengatakan kejadian serangan hendap itu masih segar di dalam ingatannya. Katanya pada hari kejadian, beliau amat bersyukur kerana menaiki helikopter yang berlainan. Semasa kejadian beliau berusia 27 tahun dan melihat bagaimana helikopter yang dinaiki 11 anggota yang terkorban itu dihujani peluru di kawasan sempadan Malaysia, Thailand. Anggota tentera berada di Gubir sudah lama. Anggaran 2 hingga ke 3 minggu ditugaskan membersihkan kawasan berkenaan daripada ancaman komunis. Menurutnya lagi, semasa hari serangan tersebut adalah hari terakhir mereka di situ sebelum pulang ke kem Sungai Udang, Melaka. Semua perancangan berjalan seperti biasa sehinggalah mereka diserang hendap. Segalanya jelas diingatannya. Begitulah peristiwa sedih ini berlaku. Mungkin generasi zaman sekarang tidak tahu akan peristiwa ini, namun ianya bukan satu halangan untuk kita berterima kasih kepada pejuang-pejuang tanah air ini. Sungguh besar pengorbanan mereka sehingga sanggup korbankan jiwa dan raga demi negara tercinta. Al-Fatihah kepada yang telah terkorban. Sekian, terima kasih.